Apa ni? Kau tengok kat blog apa ni? Okey dah. Tak, tengok dekat ni. Tengok tajuk kejap lagi kan bawa ke belakang. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi untuk pada petang ini kita akan meneruskan sesi kubu kita untuk hari ini yang akan dibentangkan oleh saudara Zarul Osman, yang mana beliau akan membentangkan sebuah tajuk yang pada pandangan saya sangat hebat, sangat menarik. Beliau akan membentangkan tajuk kenapa PAS tidak menjadi solusi politik dekad ini. Jadi gagal. Kenapa PAS gagal untuk menjadi solusi politik pada dekad ini? Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan meneruskan sesi kubu kita pada hari ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membentangkan tentang PAS dan kenapa gagal menjadi solusi politik untuk dekad ini. Jadi ini adalah reaksi kepada apa yang berlaku dalam sedikit masa inilah, dalam sehari dua ini yang memperlihatkan PAS seperti hilang arah dia. Jadi dekad ini dalam maksud garis masa lah. Dekad ini dalam arti, dalam maksud garis masa antara tahun 2010 sehingga 2020. Ini yang saya katakan sebagai solusi politik untuk dekad ini. Maknanya dalam kerangka 2010 sehingga 2020. Maka dalam dekad ini kita lihat PAS seperti hilang idealism, kan? Jadi sebelum kita teruskan, jadi kita nak lihat apakah idealism PAS ni, kan? Jadi untuk kita lihat idealism ni, kita lihat kepada perlembagaan PAS, iaitu fasa 6 dalam perlembagaan itu. Saya ambil sebahagian, antaranya ada tiga perkara yang saya sebutkan di sini. Ialah yang pertama, menyeru umat Islam kepada syariat Allah dan Rasulnya melalui dakwah secara lisan, tulisan dan amalan. Ini idealism tu. Yang kedua, memperjuangkan Islam sebagai akidah, syariat serta menjadikan sebagai panduan berpolitik dan berpegang, serta memperkenalkan nilai-nilai keislaman dalam usaha menegak keadilan dan kemajuan di segenap bidang termasuk pemerintahan dan pentadbiran ekonomi dan sosial serta pelajaran dan pendidikan. Dan yang ketiga, melakukan apa-apa jua usaha dan tindakan dalam batas-batas perlembagaan dan undang-undang negara bagi mencapai semua tujuan-tujuan PAS ke dalam dan keluar. Ini tiga perkara dalam fasa 6 perlembagaan PAS yang saya petik, dan dia ada 11 sebenarnya. Dia ada 11 tapi saya ambil 3 je untuk melihat apakah yang sebenarnya yang dibawa oleh PAS ini. Jadi daripada ketiga-tiga ini kita nampak bahawa apa yang dibuat oleh PAS ini adalah untuk menjadikan masyarakat ini masyarakat dalam landasan masyarakat Islam, kan? Masyarakat Islam, dan apa yang disebut kat sini adalah lebih kepada untuk menjaga masyarakat Islam semata-mata. Okey, masyarakat Islam semata-mata. Jadi pandangan PAS dalam masyarakat bukan Islam, maknanya saya rasa tidak disebut secara lengkap, kan? Tidak secara lengkap, walaupun dalam Islam sememangnya hak Islam dan bukan Islam ini tersusung elok dalam ajaran Islam ya. Tetapi apa yang disebut di dalam ni hanyalah didetailkan hanya untuk masyarakat Islam. Jadi ini pendekatan yang dibuat oleh PAS lah melaksanakan ataupun dalam berpolitik, kan? Ini idealism dia. Jadi saya percaya bahawa krisis ini ataupun fasa bagaimana PAS ini merodom, kan? Ianya bermula pada 1998. Ini di waktu itu gelombang reformasi telah merandapkan wibawa PAS yang diharapkan menjadi pencabar terkuat UMNO dan BN pada alas baru.
Walaupun analisa ini menyalahi fakta yang ada, di mana PAS menjadi sebuah parti yang terkuat di dalam barisan alternatif dan Pakatan Rakyat pasca tahun tersebut, namun ianya ibarat seperti menang sorak kampung tergadai. Natijahnya hari ini PAS menjadi kalut dan amat ribut sekali. Okay. Saya katakan fakta dan angka yang menunjukkan PAS mencapai kemenangan yang besar dan menjadi pembangkang terkuat pasca reformasi 1998 bersama BA dan selepas daripada itu Pakatan Rakyat adalah benih yang melumpuhkan wibawa PAS. Sebenarnya dengan mabuk dengan angka dan fakta bahawa anak muda bersama Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat dalam mencatur politik baru adalah satu kesilapan dalam melihat wajah baru politik anak muda. Kesediaan anak muda bersama dalam reformasi bukan hasil dari tarbiyah dan wacana politik yang menggerakkan anak muda, tetapi melalui reaksional kepada isu dan juga gelora daripada reformasi Indonesia serta juga krisis ekonomi ketika itu. Maka dari waktu ini lahirnya aktivis tersepak yang kontan idealism namun syarat emosi dan amarah kepada susuk negarawan Tun Dr. Mahathir dan juga BN pada ketika itu. Ini realiti perubahan politik anak muda ketika era reformasi. Didikan perjuangan hanyalah di jalan raya. PAS yang sebelum itu menjadi sebuah parti yang menggunakan pendekatan tarbiyah yang tersul indah melalui sistem kaderisasi yang kemas di kampus dan juga di sekolah-sekolah saya rasa. Bukan saya rasa, memang pasti di sekolah-sekolah agama juga ada sistem pertarbiahan yang lengkap yang menjadi yang melengkapkan juni-juni PAS setelah keluar daripada kampus. Ini telah dibuka hijabnya pada tahun 2000 dengan pendedahan berani Wan Nur Hayati di UTM dan seterusnya seluruh kampus dikepun hebat. Akhirnya kadir PAS kampus run up. Ini menjadikan PAS hilang dukungan anak muda. Sistem tarbiyah tidak lagi berfungsi seperti sebelum tahun 2000 dan hasil yang keluar juga tidak menjadi jundi-jundi yang benar-benar walak kepada tanzim. Semua ini tertonjol kerana galaknya berlagu dengan reformasi. Akhirnya demonstrasi anti ISA memakan korban mahasiswa 7. Okey, dari sini daripada demonstrasi ini menyebabkan 7 orang mahasiswa ditangkap dan hampir 10 tahun pembicaraan dia baru dijatuhkan hukuman. Dan dari situlah adanya ketidakpuasan hati di kalangan mahasiswa ini akan sistem sokongan yang ada dalam selepas mereka ditangkap lah. Okey, anak muda yang berselimut hitam, saya istilahkan di sini yang berjubah dan yang berpurdah tidak lagi dilihat dominan dalam menggerakkan politik anak muda. Lahirnya anak muda yang tidak lagi berselimut hitam, persis wanita Iran yang bermazhab negara Islam. Hari ini jika ingin kita melihat wajah pewaris masa hadapan negara, ia bukan lagi kalangan yang mendapat tarbiyah PAS, bukan lagi dari usrah PAS dan bukan lagi dari kalangan yang berminat dengan kepimpinan ulama. Wajah baru anak muda dari rahim IKD pula mencatur wibawa PKR dilihat lebih intelektual dan menguasai wacana berat. Dan juga wajah anak muda yang tidak poyo dari Universiti Bangsa Utama telah memperlihatkan kerencaman wacana anak muda. Dan anak muda dari PAS tidak mampu menguasai ruang dan wibawa ini sebagai anak muda yang sebenar. Ketewasan minda dan idealism serta daya gerak telah memandulkan anak muda PAS sehingga saat ini. Sehari dua ini pula anak muda dari rahim DAP yang berpurdah, bertuduh dan seksis pula cuba menguasai dan memberi sentuhan wacana dan wibawa anak muda. Dan persoalan dia, apakah DAP lebih alami dan universal? Walaupun dihembur dengan politik onani, lacur dan berpoya-poya, namun ini semua akan mewarnai politik DAP. Dan ia satu plan pemasaran yang strategik mungkin dalam industri politik moden ini. Natijah yang ingin ditonjolkan mungkin anak muda yang ingin berpoya-poya, silalah bersama DAP. Kerana di sana ada model yang suka berpoya. Jika anak muda itu Islamik, maka DAP juga Islamik kerana lebih penting kebajikan dan anak yatim dan orang kurang upaya. Kerana di sana ada model berpurdah dan aktivis anak yatim. Reformasilah, saya percaya begitu, menjadikan fasa bermulanya kelumpuhan idealism negara Islam. Pergaulan bebas dan perkahwinan campur antara DAP dan PKR pula telah menjadikan PAS kontan idealism dengan meninggalkan slogan negara Islam, Ad-Din wa Daulah, kepada negara berkewajikan, memperlihatkan sikap berlembut dalam pelbagai isu-isu Islam.
PAS berubah menjadi sebuah parti politik dan tidak ubah seperti DAP dan PKR yang juga UMNO yang mengandung fahaman luar dari kerangka ulama. Kesan reformasi 1998 juga memperlihatkan figure besar PAS bukan lagi dari kalangan yang lahir dari rahim tarbiyah PAS. Seperti yang ditulis oleh Dr. Mujahid Rawa, orang-orang BIN, Puak Iran dan generasi dilihat bertembung sama sendiri dalam PAS dalam usaha masing-masing mahu mendapat tempat dalam hierarki parti. Ya, gabungan BIN dan IRC ini dilihat memberi sentuhan dalam pergerakan PAS dan dilihat amat tewas kepada Anwar Ibrahim dalam menentukan perjalanan dengan PAS. PAS juga dilihat gagal menyusun rentak dalam menawar solusi kepada perubahan dunia tanpa sepadan, di mana ketika ini wacana dunia di hujung jari tidak ditangani secara berkesan oleh PAS. Usrah PAS menjadi wacana ilmu yang melengkapkan jundi tidak berfungsi dalam menawarkan solusi-solusi kepada idealisme sekular, liberal, pluralism yang berkesan dan tidak mampu bertembus secara ilmiah dengan wacana intelektual dari kelompok IKD dan lain-lain. Sekadar mengkafirkan idea-idea free missionary tersebut dan menakut-nakutkan masa sebagai penyelesaian kepada ketewasan minda tersebut. Modul usrah bukan membahaskan akan semua ideologi tersebut secara tuntas. Ia sekadar menyediakan anak usrah untuk berkata UMNO kafir dan ideologi itu kafir, serta marilah kita berjuang untuk negara Islam. Namun negara Islam yang disebut-sebut juga tidak mampu diterjemah secara blueprint yang jelas akan konteksnya di Malaysia dengan sistem raja berperlembagaan di mana apakah raja adalah Amirul Mukminin. Bagaimana pula pemilihan Majlis Syura, apakah melalui pilihan raya yang memerlukan juga lobby-melobi. Segala ideologi asing dicop sebagai kafir dan free missionary telah menjadi wacana anak muda. Maka di mana lagi wacana negara Islam pada sisi anak muda? Faktor-faktor di atas telah menjadikan PAS silang seni dalam politik. Namun saya percaya setahun dua ini kemeluk yang tercetus ini adalah proses penjenamaan semula PAS, dan saya menunggu apakah PAS mencipta wibawa baru pada akhir 2019 nanti. Maka apa untungnya PAS pada era reformasi dan pasca reformasi ini? Dan ketika ini di mana wibawa PAS? Apakah PAS dan UMNO akan bergabung membentuk parti konservatif yang terbesar menandingi Parti Liberal Demokratik gabungan PKR DAP? Dan riak dan kerni mata yang terlihat kini, ada riak akan gabungan tersebut semakin tersalah. Maka pada saya ia satu perkembangan yang saya tunggu. Pergabungan UMNO dan PAS adalah sesuatu yang relevan dan ia akan memudahkan masa melihat susuk konservatif dan liberal secara nyata. Kini politik PKR dan BN tidak memperlihatkan jati diri yang tersendiri kerana pakatan dan gabungan tidak di atas dasar idealisme tetapi berlandaskan kepentingan politik untuk menjatuhkan rejim lama. Politik sebegini tidak meletakkan kematangan politik dan aras politik berdaya tinggi. Sistem dualisme parti perlu disegera bentukkan untuk menjadikan politik Malaysia ini bertambah matang. Kita ingin melihat bagaimana liberal dan konservatif bersaingan dalam membentuk dasar. Rakyat harus disegarkan dengan idealisme, bukan dengan politik. Ni politik kepundang yang skepeng yang masing-masing bak menepuk dulang paku serpih antara keduanya. Andainya pilihan raya ke-14 nanti konservatif dan liberal mampu bertempur secara anak jantan, maka kita akan melihat manifesto mana yang lebih realistik dan bijaksana. Jika hari ini melihat keduanya saling tak tumpah gaya dalam mengurus dan mengatur politik negara, sehingga kita menjadi muak dan segelintir yang sudah tidak percaya kepada politik kepartian ini, lantas menawarkan solusi dan wacana lain seperti politik tanpa parti, politik kewarganegaraan, politik jalanan yang melahirkan aktivis-aktivis dan intelektual kedai mamak dan jalanan yang berselera. Apakah PAS memberi sentuhan kepada perubahan ini? PAS sebuah parti yang hidup dan bernyawa sebernafsu. Segala gemuk yang ada adalah proses untuk menjadikan PAS lebih terselah di bawah. Tindakan PAS mula mendekati anak muda jalanan walaupun tidak menyeluruh dan masih bersifat lokaliti, namun ianya bayangan kepada kembalinya wibawa PAS. Saya masih seronok menonton bila pemuda Gombak galak berbasikal dan bersama anak muda. Beberapa NGO lahir di bumi Gombak. Saya angkat ibu jari dan saya percaya inilah sakit-sakit wibawa yang ada dari Tamrin yang tersusun dan indah dahulu. Usrah yang dahulunya hanya dengan kaedah brainwash bertukar menjadi riadah dan rehlah yang pelbagai. Jom usrah di depan papan pimpon dan gerangan jenis. Juga di kampung-kampung program bersama anak muda kini rencak dengan agensi sukan dan politik berjemuh di kawasan Hulu Kelantan juga menampakkan PAS ingin menguasai kebajikan rakyat. Walaupun saya agak sini, tetapi mungkin ini sahaja yang terdaya dilakukan oleh PAS. Maka pada saya di akhir ulasan tanpa nota kaki dan bersifat spekulatif ini, besar harapan untuk saya melihat PAS menjadi free missionary Islam
yang akan bersaingan dengan Free Missionary Islam, yang akan bersaingan dengan Free Missionary Kafir itu. Cukup-cukuplah kita melebur kembali kepada dunia nyata. Kita berdebat dengan akal yang waras, dan kita cari tok muda yang bisa. Bisa ni dalam bahasa Kelantan bisa. Dan sunatkan mereka semua, dan ajarkan kalimah syahadat. Moga-moga liberal ini lembut hatinya menjadi Islam. Okey. Terima kasih. Itu pembentangan saya pada hari ini. Okey, baik. Jadi terima kasih diucapkan kepada saudara Zarul Osman di atas pembentangan beliau sebentar tadi. Jadi kita akan mulakan sesi kedua ini dengan soalan-soalan daripada para hadirin yang datanglah. Okey. Soalan saya mula pendek ya. Saya tak nak udah banyak. PAS ni ada masa depan ke tak? Okey. Panjang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jawapan PAS ada masa depan ke tidak? Saya percaya bahawa PAS sebenarnya mempunyai masa depan yang tersendiri dalam politik Malaysia ini, dengan dengan beberapa pendekatan yang perlu diambil lah. Antaranya ialah mengembalikan keyakinan kepada politik, apa yang disebut sebagai politik Islam itu sendiri. Saya sebenarnya pada awal-awal meneliti gerakan Islam PAS ni bermula daripada kampus itu, apa yang saya lihat bahawa bila mana PAS mengemukakan dokumen negara Islam tu, saya kira satu dokumen yang cuba untuk memberi suatu peralihan daripada politik sekular, politik yang tidak beragama ini kepada politik yang beragama. Jadi tetapi bila mana dokumen itu dikeluarkan, sejauh mana dia punya perdebatan, perbincangan dia, dan juga pendetailan kepada dokumen tersebut, sehingga kan kita nampak bahawa inilah sebuah negara Islam yang perlu kita perjuangkan. Inilah sebuah negara Islam yang benar-benar boleh menjadi solusi kepada sistem pemerintahan yang ada, sama ada sistem pemerintahan monarki ke, ataupun yang sekarang ini yang liberal ke, kan. Tetapi apa yang dibuat itu sekadar bila keluarkan dokumen negara Islam, maka sekadar itu, kan, sekadar itu kita lontarkan macam kita lontarkan inilah sistem pemerintahan, dan masing-masing kena berkiblatkan kepada pemerintahan ini. Tetapi bagaimana cara dan kaedahnya, bila kita meminta baru kita keluarkan apa yang kita nak buat. Jadi ini tidak memberi suatu pendetailan yang jelas, kan, pendetailan yang jelas. Dan ini tidak bagi saya seperti retorik, kan, yang hanyalah sekadar idealisasi ahli politik bagaimana untuk meraih kesokongan kepada idealisme yang memang entah ya entahkan tidak, kan, benda tu akan berlaku. Itu jawapan saya. Tetapi kalau benda ni boleh diselesaikan dengan wacana-wacana dan juga dengan garapan yang baru bagaimana sebuah politik Islam itu, maka saya percaya PAS mempunyai suatu masa depan yang jelas, masa depan yang cerah, kerana setiap orang dia memerlukan suatu susunan sistem yang baik, dan tidak ada sistem yang paling baik ialah melalui dengan agama lah. Jadi itu bagi saya lah. Okey. Kaki bakar. Assalamualaikum. Saya ahli PAS daripada kecil PAS kami hidup tak. Darah hijau. Masa depan PAS ni ada dua. Satu masa depan cerah, satu masa depan gelap. Kan? Sekarang ni kalau kita tengok situasi sekarang, PAS menuju kepada masa depan yang gelap. Dengan orang cakap pemikiran tu sempit. Cuma aku nak tanya, macam mana kalau kita nak membawa dia kepada masa depan yang cerah? Okey, apa yang saya bentangkan tadi, beberapa perkara. Yang pertama ialah anak muda, ialah berkenaan dengan susul lapis, bagaimana pewaris-pewaris PAS ini. Kalau dahulunya kita ada
sistem tamrin di kampus-kampus yang memang jelas bahawa bila keluar daripada kampus, anak muda ini akan diserapkan kepada cawangan. Anak muda ini akan berjuang di cawangan dan kemudian kebahagiaan dan kemudian memegang peringkat tertinggi. Okey. Jadi ini susul galur yang telah dibuat sejak daripada saya rasa tahun 80-an tu. Kan? Itu yang pertama. Itu dari segi sokongan daripada anak muda. Yang kedua ialah dari sudut perubahan idealism tu sendirilah. Kan, kalau dahulu kita melihat bahawa PAS ini secara mutlaknya bagaimana pun tidak akan berganjak bahawa akan melaksanakan konsep negara Islam. Okey, konsep negara Islam. Tetapi bila pilihan raya 2008 kan, bertukar daripada negara Islam kepada negara berkebajikan, kan, negara berkebajikan. Tetapi atas dasar orang kata apa yang dijelaskan ialah atas dasar politik, kan, mana kita tutup negara Islam itu dan kita letak negara kebajikan itu sebagai satu helah untuk mencapai matlamat, kan. Jadi apa pun bagi kita meraih sokongan undi untuk mencapai matlamat untuk undi itulah, kan. Tapi bagi kita melihat secara jelas bahawa dia adalah berubah daripada negara Islam kepada negara berkebajikan. Jadi negara kebajikan ini negara yang bagaimana? Kan, negara Islam itu juga negara yang bagaimana? Jadi pendetailan kepada negara Islam dan negara kebajikan ini juga tidak jelas. Jadi PAS ini bermain dalam keadaan yang kalau bagi saya, istilah saya kontan idealism lah. Maknanya mengikut arah, mengikut mood pengundi, mengikut isu semasa. Ya, jadi tidak ada kejelasan dalam perjuangan. Ini yang kita nampak, kan. Jadi ini problem dia yang menyebabkan kita rasa bahawa PAS ini seperti hilang wibawa dia lah daripada tahun sebelum. Daripada itu memang kita lihat dia adalah sebagai alternatif, sebagai satu parti yang boleh memberi solusi politik kepada apa yang dibuat oleh UMNO, apa oleh Barisan Nasional yang memang nasionalis, yang memang sekular, dan PAS ini lebih kepada Islam. Jadi bila keluarnya Parti Keadilan Rakyat, bila adanya BA, bila adanya Pakatan Rakyat ini, ia mengubah. Seperti mana PAS ini berada dalam kerangka yang sama. Sama seperti mana apa yang dibuat oleh UMNO, apa yang dibuat oleh golongan-golongan yang pemain-pemain politik ini yang tidak berpegang kepada kepimpinan ulama yang mana yang menggariskan kepimpinan ulama sebagai yang tertinggi. Maknanya konsep itu dah berubah, kan, dah berubah. Itu jawapan saya. Ada lain? Kalau tengok dalam artikel ni, dia tulis pergabungan UMNO dan PAS adalah satu yang relevan dan ia akan memudahkan masa melihat susuk konservatif dan liberal secara nyata. Aku nak tanya, kalau kata PAS perlu bergabung dengan UMNO, adakah PAS tidak serik dengan tragedi hitam yang berlaku dalam sejarah PAS apabila bergabung dengan UMNO dan dianaktirikan? Dan satu lagi, adakah PAS terlalu bacul untuk bergerak sendiri, sedangkan PAS ini satu parti politik yang besar? Kenapa perlu ada PKR, DAP untuk bergabung? Dan yang tu tadi, adakah PAS perlu bergabung dengan UMNO? Pergabungan PAS dengan UMNO yang apa yang saya sebut dalam artikel tu adalah reaksi kepada apa yang ada hari ini, di mana kita nak melihat bahawa sekarang ini kita nak jelaskan kepada masa bahawa kita hanya ada dua aliran, iaitu konservatif dan liberal. Dan sekarang ini BA, Pakatan Rakyat, Pakatan Rakyat ini di dalamnya adalah kalau DAP dengan keadilan itu kita betul-betul kita tahu bahawa dia adalah dari aliran liberal dan liberal demokratik, dan PAS ini kita lihat dia sebagai konservatif, dan UMNO juga saya kira sebagai konservatif. Jadi kalaulah mereka ini bergabung, maka kita akan dapat lihat bahawa UMNO itu dan PAS
akan membentuk satu parti konservatif yang terbesar, dan DAP PKR akan membentuk satu pakatan ataupun parti liberal demokratik yang besar. Sama ada PAS akan dianaktirikan ataupun PAS akan ditendang kembali bila bergabung dengan UMNO, itu persoalan politik antara keduanya. Tapi apa yang saya cadangkan di sini ialah sepatutnya di landasan yang betul kedua ni bergabung sebab mereka membawa aliran yang sama, kan, konservatif dan sebelah lagi liberal. Jadi sama ada diorang yang akan lama berkekalan dalam gabungan tersebut ataupun tidak, itu bagi saya tidak menjadi perkiraan saya. Sebab bagi saya ialah kita nak melihat bahawa sudah tiba masanya kita ada dua parti. Dua parti ini bukan berarti dua parti yang gabungannya hanya untuk menjatuhkan antara satu sama lain, tetapi kita nak melihat politik kita ini politik yang menawarkan solusi-solusi dia. Maknanya ini aliran liberal macam ni solusi dia, aliran konservatif macam ni solusi dia. Jadi itu cadangan saya. Pada aku dia tak payah bergabung, kan. Seeloknya kerjasama politik, kan. Kalau nak kata bergabung, satu soalan, bersediakah UMNO untuk menolak MCA dengan MSC, kan. Itu satu soalan yang besar. Kalau lagi satu, bila PAS akan bergabung dengan UMNO, orang akan mark sebagai parti resis, kan. Okey. Tapi kalau pada aku, kalau kita bekerjasama politik, kan, ni dia akan membentuk satu, orang cakap macam kerjasama politik ni macam kau boleh uruskan negara bersama, kan. Yang mana kata kalau andai kata UMNO BN dia ada buat something yang salah, so kita ni boleh sebagai PAS dan PR ni dia boleh nak menegur, kan. Dia balance lah. Tapi kalau bergabung ni, aku memang dia macam ni lah. Macam mana? Kalau PAS bergabung dengan UMNO, dia akan jadi macam, sebab sekarang ni pun ada setengah pihak yang tak nak bergabung, ada setengah pihak yang nak bergabung, kan. Nanti akan jadi satu masalah yang besar. Sebab orang akan pandang ini yang parti Melayu. Sedangkan Malaysia sekarang ni nak kata Melayu saja, aku rasa majoriti dekat sama dah kot antara Melayu, India semua ni, kan. Tapi itulah, aku bukanlah nak kata nak nolak pergabungan tu, tapi kalau berdasarkan Islam, Tok Guru Ni Aziz sendiri pernah cakap, andai UMNO melaksanakan dasar Islam, dasar Al-Quran, PAS bubar, kan. Itu mana katanya bukanlah PAS nak bergabung dengan UMNO tu nak sebagai politik saja, dia nakkan kepada Islam. Itulah. Tu komen kan soalan apa? Okey, soalan. Aku duk Tadi apa? So maknanya adakah PAS itu masih dalam belenggu ketakutan untuk bergerak bersendirian? Maknanya adakah PAS itu perlu ada rakan sekongkol untuk bergerak kerja? Dia untuk sebab masyarakat Malaysia sekarang ni negara majmuk, kan. Untuk mendapatkan sokongan tu, aku rasa kalau PAS bergerak sendirian, tak ramai yang akan berikan sokongan pada dia, kan. Maknanya dia perlu bekerjasama dengan sekarang ni, dalam konteks sekarang ni, bekerjasama dalam Pakatan Rakyat lah, untuk mendapatkan sokongan politik lah, untuk nak mentadbir negara ni. Sebab kalau dia seorang-seorang untuk bergerak sendiri, memang susah lah. Sebab aku tengok sekarang punya situasi, PAS dia kembali kepada parti songkok dan lebay. Kalau tahun pilihan raya 95 94, sebelum 1999, PAS memang macam tu. Orang pandang PAS ni sebagai 95 kan. PAS orang pandang sebagai parti songkok dan lebay, hanya cerita di kedai-kedai kopi, kan. Tapi bila masuk era 98, dah nampak keterbukaan PAS dalam nak menarik orang awam. Betul, sampai ke era 2004, PAS masih terbuka, cuma tak sepenuhnya. Sampai ke era 2013 baru nampak keterbukaan tu. Tapi sekarang ni aku tak nafikan, memang ada dalam
ulama-ulama dalam PAS sekarang ni sedang dia macam diktorin ulama muda. Ulama muda maknanya lepasan-lepasan luar negara ni balik, bila masuk balik dalam PAS dia akan membawa satu macam mana perjuangan yang nampak kepada Islami sangat. So kita kena faham masyarakat Malaysia ni dia tak semuanya kuat beriman. Ada yang macam ada yang longgar, ada yang, tapi bila nak terima kepada Islam yang lebih ekstrim tu dia rasa macam takut-takut. Sebab orang akan pandang Islam ni sebagai agama penghukum. Tapi macam mana aku dah blank lah. Cuma dia cakap yang bergabung tu aku tak setuju untuk bergabung, tapi aku setuju untuk kerjasama politik. Okey. Jadi macam ni yang berkenaan dengan Islam ekstrim tadi yang disebut oleh Baru Musafir ni. Okey, jadi dia macam ni. Bagi aku apa yang aku lihat sekarang ni, perubahan-perubahan yang dibuat, kata ulama muda yang balik daripada luar negara, daripada pengajian Islam dan sebagainya ni, cuba memberi satu sentuhan baru kepada perjuangan kan, dan cuba nak balik kepada arah perjuangan yang kata lebay kan. Tapi sebenarnya bagi aku berlaku kekeliruan idealism, di mana sebenarnya kalau bagi aku sendiri apa yang perlu PAS perjuangkan sekarang ni ialah bagaimana kita nak melihat konsep ada negara Islam tu, ataupun konsep pemerintahan Islam tu, ataupun konsep pentadbiran yang berlandaskan pada Islam itu diterima bukan oleh orang Melayu kan, tetapi diterima oleh orang-orang yang bukan Islam kan, oleh orang Islam. Tapi ini pendekatan ni yang tidak ada dalam PAS, tidak ada dalam PAS kan, tidak ada dalam pendakwah kita pun begitu juga kan, tidak ada. Bagaimana kata konsep itu boleh menjadi apa ni, menjadi pegangan kepada orang bukan Islam itu sendiri kan. Bagaimana liberal ataupun bagaimana Marxis dia punya ideologi mampu dipegang oleh orang bukan orang Islam kan. Kenapa? Di segi bagaimana idea tersebut boleh menjalar dalam pemikiran-pemikiran orang-orang Islam sendiri. Kenapa? Sebab dari sudut apa yang disampaikan tu maknanya memberi suatu kekaguman ataupun satu penyelesaian yang lain dalam politik ke, dalam ekonomi ke kan. Tapi Islam ni tidak. Islam ni tidak digambarkan begitu. Tidak mampu kita nak menggambarkan bahawa inilah satu sistem yang memang boleh dipakai oleh semua orang, bukan orang Islam saja kan. Jadi itu sebenarnya bagi aku ini, sebab tu aku katakan bahawa kita perlu menggerakkan PAS ini untuk menjadi free missionary Islam kan. Bagaimana konsep free missionary Islam kan. Jadi kita tak perlu lagi kita katakan kalau misalnya kata kita nak undi orang Cina, maka kita pun perlu bergabung dengan parti Cina. Kita tak nak begitu. Kita nak biar PAS ni boleh independen tetapi boleh menguasai pemikiran. Kita nak begitu. Kita nak sebarkan ajaran kita, cara hidup Islam dan sebagainya tu melalui konsep free missionary yang mana kita rasa bahawa itulah yang menggugat pemikiran dan juga menggugat akidah kita kan. Tapi kita tak boleh nak rangka bagaimana keadaan dia boleh sampai begitu kan. Okey baik. Jadi sebelum saya beralih pada soalan, saya ada beberapa komentar lah tentang beberapa isi yang telah dikemukakan oleh rakan-rakan sebentar tadi. Yang pertamanya, saya pada pendapat saya memang benarlah PAS tu dia menuju kepada masa hadapan yang gelap. Sebab kalau dalam sejarah pun kita akan lihat masa hadapan yang gelap itu kurangnya pemikiran-pemikiran yang kritikal kan. Dan kita berapa lihat ke masa hadapan yang gelap itu hasil daripada kegagalan pendidikan. Okay. Yang mana itu akan saya lontarkan soalan tentang pendidikan ni tadilah. Cuma dan kita juga lihat masa hadapan yang gelap itu
Dia akan berlaku bila wujudnya pertentangan antara kaum muda dan juga kaum tua. Okey, kaum muda dan juga kaum tua, dan juga kalau dalam skop PAS ini pertentangan di antara pro ulama dan juga pro profesional. Okey, ya. Jadi PAS ni untuk bagi saya, macam saudara Zarul tadi, kenapa ideologi untuk membangunkan sebuah sistem sistem pemerintahan Islam di Malaysia ni sangat sukar untuk dilaksanakan ataupun sangat sukar untuk diterima ramai, atas alasan kerana adanya perkataan Islam di situ, kerana dia bermain dengan sentimen agama. Kalau kita lihat liberal ke sosialis ke, dia tak ada pun sebut liberal tu mewakili Kristian, sosialis tu mewakili Buddha. Dia tak ada sentimen agama di situ. Tetapi apa yang cuba PAS bawa tu, dia membawa sentimen agama, dia membawa pakaian agama di situ, yang mana untuk masyarakat pasca moden pada hari ini, agama ini adalah sesuatu yang kolot untuk dimainkan. Agama tu tidak lagi dipandang sebagai satu alat, atau yang boleh kita kata satu alat yang boleh membawa keharmonian, yang boleh membawa kepada persepakatan rakyat. Tak ada. Pada mereka, agama itu hanyalah ritual semata-mata. Okay, jadi sangat sukarlah, pada saya sangat sukarlah. Bukan sahaja untuk orang-orang bukan Islam menerima apa yang PAS nak bawa, malah orang-orang Islam sendiri akan tentang benda tu, kerana dia membawa sentimen agama, dan kerana kita di Malaysia ini adalah masyarakat majmuk, yang mana majoriti orang Melayu pun pada hari ini bukanlah besar. Kita boleh kata lebih kurang sama dengan kaum-kaum lain. Okey, itu yang pertamalah. Yang keduanya, saya melihat PAS ini semakin mundur kerana tidak adanya anak-anak muda yang maju ke hadapan. Macam yang saudara Zarul katalah, kita boleh lihat anak-anak muda daripada IKD, daripada IRF, Islamic Renaissance Front, mereka lebih terkehadapan. Mereka lebih berani untuk membicarakan tentang isu-isu yang menyentuh sensitiviti rakyat. Sedangkan kalau PAS pada hari ini, PAS, apa yang saya lihat forum-forum PAS hanya membincangkan tentang krisis di Selangor, krisis air, kemudian kita ada PASMA apa. Itu semua bagi saya, kamu masih di dalam lingkungan kamu, tak keluar daripada lingkungan kebiasaan kamu. Jadi macam mana kamu nak mengatakan bahawasanya kamu berjuang untuk rakyat, sedangkan untuk parti-parti yang dianggap liberal, yang dianggap resis seperti PKR dan DAP, mereka lebih terkehadapan. Mereka telah membincangkan tentang ekonomi lebih dahulu daripada PAS. Mereka membincangkan tentang persepakatan rakyat di Malaysia ini lebih dahulu daripada PAS. Itu bagi saya adalah satu kegagalan yang sangat besar lah, bila mana anak-anak muda dalam PAS ini tidak mampu untuk menjana idea-idea baru, setakat hanya tahu cerita tentang isu, tetapi tidak mampu untuk memberikan jalan penyelesaian kepada isu yang ditimbulkan itu tadi. Mungkin saya rasa mungkin disebabkan adanya persengketaan di antara geng ulama dengan pro ulama dan juga pro profesional. Itu yang menyebabkan anak-anak muda ni mereka tersepit. Sebab yang bergaduh pun orang-orang tua juga yang bergaduh. Kita bukan cerita bab gaduh orang muda dengan orang tua, yang gaduh pun orang-orang tua juga yang bergaduh. So anak-anak muda ni dia tersepit. Cumanya bagi saya, tidak mustahil lah PAS untuk membawa sistem pemerintahan Islam di Malaysia ni, dia tak mustahil untuk diterima ramai. Tetapi persoalan yang paling besar saya nak tanyakan kepada kepimpinan PAS ini, bagaimanakah kepimpinan PAS ini mahu menjawab tentang soal kebangsaan itu. Kebangsaan itu yang pertama, kebangsaan, dan yang keduanya tentang kebangsaan Melayu.
kebangsaan yang pertama tadi, kebangsaan kepada negara, semangat patriotisme kepada negara, dan yang keduanya semangat kebangsaan Melayu itu bagaimana. Sebab perkara ini ada diceritakan, ada dibentangkan oleh Dr. Burhanuddin Helmi, tetapi PAS tidak menceritakan. Sedangkan Dr. Burhanuddin Helmi lama sebelum dia masuk PAS, dalam PKMM sekalipun, dia dah berceritakan tentang ini. Ada ceritakan tentang bagaimanakah negara Malaysia ini mampu menjadi sebuah negara yang tidak bermain sentimen agama, tetapi mengikut sistem pemerintahan yang telah Islam tetapkan. Jadi itu satu persoalan yang besar untuk PAS. Okey. Jadi dan masuk pada soalan pendidikan itu tadi, saya nak tanya bagaimanakah PAS mahu menyelesaikan soal-soal pendidikan yang mana kita lihat pada tahun 2000 pengkaderan di kampus-kampus telah mati kan. So dengan matinya pengkaderan di kampus-kampus itu, maka kita boleh simpulkan matilah juga idea-idea ataupun nafas-nafas baru yang hendak dibawa oleh PAS itu sendiri dalam anak muda itu. Yang pertama. Yang keduanya, bagaimanakah PAS mahu menyelesaikan ataupun menstruktur semula pendidikan pasti, yang mana sebelum ini pendidikan pasti itu telah menjadi satu isu yang sangat besar kan, dan sebabnya saya melihat pendidikan ini adalah salah satu jalan yang utama untuk kita membawa keluar PAS itu daripada masa hadapan yang gelap pada masa hadapan yang cerah. Itulah soalan saya. Tak, aku nak bagi soalan juga kan. Bukan. Dia baik, biar dia makan dulu. Sebab punca kecelaruan dalam PAS ni, sebab kalau kita tengok PAS dia melaksanakan konsep PAS for all, maknanya keterbukaan. Tapi di kalangan pemimpin dan penyokong PAS sendiri, diorang tak ada sifat kita ada sifat keterbukaan. Bukan terbukaan, meraihkan perbezaan pendapat. Betul. Benda ini satu masalah yang besar. Bila tak ada sifat meraihkan perbezaan pendapat, kita macam di antara pro ulama dengan pro profesional ni kan, dia akan jadi satu. Benda ni sebenarnya tak ada apa pun, tapi bila berlaku pertembungan, orang awam dia akan tengok macam apa ni, PAS dengan PAS pun bergaduh kan. Tapi sebenarnya benda tu, kalau contohlah, kalau kita raikan perbezaan pendapat, maknanya kita boleh membicarakan apa saja. Tapi itulah, cuma sekarang ni macam mana nak mentarbiahkan balik, bukan mentarbiah lah, macam mana nak membuatkan balik supaya PAS ni dia boleh menerima perbezaan pendapat. Kalau macam kita tengok sekarang ni, macam saya bukanlah nak kata pro ulama tidak, nak kata pro profesional tidak. Macam saya apa yang saya nampak, pemimpin PAS sekarang ni memang dia bercakap tu tentang Islam. Memang apa yang dia cakap tu betul, tapi yang dia laksanakan tu berbeza dengan apa yang dia cakap. Dia melaksanakan berbeza apa yang dia cakap. Maknanya orang cakap betul tapi buat tak betul. Itu yang orang macam bawah ni dia nampak macam ada something wrong yang tak kena dalam PAS. Dan itu punca mengapa PAS akan pergi ke masa depan yang gelap. Okey, saya nak respon sikit berkenaan yang first tu, yang pasal label. Label tu saya katakan bahawa bila kita bawa Islam dan kita nak bawa label dia Islam, maka itu masalah dia. Itu masalah dia kan. Macam mana yang Faiz cakap kan, bahawa liberal itu tidak ada label Islam, tidak ada label agama, tidak ada label Yahudi ke dengan Marxis kan. Tadi tidak ada label itu. Labelnya adalah labelnya adalah label yang intellectual, label intellectual. Jadi bagaimana kita nak letakkan Islam itu kepada label itu? Jadi itu masalah di kalangan pendakwah itulah, di kalangan ulama-ulama ni sendiri, mereka lebih mementingkan mementingkan label itu sendiri, mementingkan orang kata lamban, bentuk, pakaian kan. Itu sebenarnya yang menjarakkan Islam itu dengan masyarakat. Jadi saya istilahkan ni bahawa ulama-ulama ini sebenarnya lebih sekular daripada
daripada golongan-golongan sekular ni. Kan bila mana dia berpakaian begitu, kan bila mana dia meletakkan pakaian yang begitu, bila dia meletakkan label-label yang sebegitu, maknanya dia daripada masyarakat yang tidak begitu, maknanya akan menjauhi agama. Jadi itu masalah dia. Jadi untuk sampai ke tahap itu, kita perlukan perubahan pada pemikiran ulama-ulama sendiri, kan. Jadi mereka tidak boleh, mereka masih lagi berpegang dengan pakaian sunnah dan sebagainya, kan. Jadi pakaian-pakaian sebegini, kita lihat mungkin ini salah satu faktor yang menjadikan kita tak boleh nak memasarkan Islam ini secara menyeluruh, secara universal, kan. Jadi sedangkan Islam itu adalah agama yang universal, kan. Jadi kita tak boleh nak pasarkan. Jadi ini silap kita. Jadi saya rasa ini pun dosa juga sebenarnya, kan. Satu dosa jugalah, kan, bila kita pasarkan ini sebegini. Jadi soal pendidikan tadi, memang pada tahun 2000 itu setelah kampus dikepung, kan, pada itu saya terlibat sekali bagaimana modul tarbiyah dibakar, dan siapa yang simpan dihukum lah, kan. Kita akan bakar semua sekali, apa semua berkaitan dengan jemaah tu, segala-galanya. Sebab pada awalnya kita bergerak adalah secara sulit. Bila dah dibuka hijabnya oleh Wan Hayati, maka sulit itu tidak ada. Jadi maknanya kita akan menghapuskan semua bukti. Jadi ini juga pendekatan pada tahun 70-an, pada tahun 80-an, kan, yang bergerak secara sir, dan kerana takut kepada aku, kan, pada itu. Jadi ini satu kesilapan lah. Dan sekarang ini kalau saya melihat bahawa kalau perlu anak muda ini ditarbiah kembali, ialah tak perlu menggunakan sir dan hazar ini, kan. Maknanya terus kepada debat-debat yang terbuka, maknanya bina idealism secara terbuka. Maknanya sebab dalam aku sendiri pun sekarang ini kalau nak berpolitik pun agak bebas, kan, agak bebas. Tetapi bagi saya aku itu sendiri sebenarnya bukan menyekat, tetapi ianya sebagai satu lembaga, kan. Pada dulunya sebagai lembaga hitam saja, kan. Sebenarnya dia tidak ramai yang memakan korban aku ni, tak ramai. Cuma yang terkorban dengan aku ni adalah golongan yang ekstrim, kan. Golongan yang ekstrim, bukan golongan yang menggerakkan jemaah tu, bukan. Tapi golongan yang ekstrim yang terlibat dengan demonstrasi. Maka itu makanan kepada aku, kan. Tapi kalau kita bergerak dengan cara idealism, dengan cara yang terarah, tidak ke arah subversi dan sebagainya, saya rasa tidak ada masalah. Nah, jadi idea saya ataupun pandangan saya, kalau kita nak kembalikan kepada gerakan Islam di kampus-kampus ini, maka gerakan-gerakan yang terbuka tidak perlu pada sulit-sulit, kan. Dan apa yang perlu diterapkan ialah idealism itu sendiri, kan. Pemahaman kepada kepada idealism dan bagaimana untuk bergerak, bagaimana untuk menguasai ruang-ruang yang ada dalam politik, ruang-ruang yang ada dalam NGO, ruang-ruang yang ada dalam semua kegiatan sosial dan budaya. Itu bagi pandangan saya lah. Jadi itu saja pandangan yang boleh saya ini. Dua persoalan tadi. Yang lain? Ada? Apa soalan seterusnya? Apa dengan tentang PASMA? Belum kan? PASMA macam mana? Adakah PASMA ada masa depan, ataupun masa depan PASMA juga gelap? Tahu macam mana? Jadi ini berkaitan dengan jemaah dalam jemaah ni. Maknanya tanzim dalam tanzim, gerakan dalam gerakan. Bagi aku sendiri, kalau ini yang berlaku, bagi aku PASMA sepatutnya tidak perlu dalam hierarki yang ada, tidak perlu. Kalau lah perlu kan kepada ini, maka lebih baik keluar daripada PAS, kan. Buat apa ni, kelompok sendiri, buat apa ni, pergerakan sendiri, itu lebih baik sebenarnya. Kalau sekadar untuk menjadi pengacau dalam organisasi, itu sebenarnya satu perkara yang tidak boleh diterima lah, tidak boleh diterima. Dan ianya bagi aku sendiri memang tidak patut lah, tidak patut
kita buat sebegitulah. PASMA tu masa depan dia bukan dalam PAS, masa depan dia di luar. Kalau betul-betul ada karakter, kalau betul-betul ada karisma, kalau betul-betul ada wibawa, kan, maknanya boleh menjadi alternatif kepada PAS, maka keluar daripada PAS dan kita buat satu susunan gerakan yang baru. Maka kita akan lihat bahawa PAS itu konservatif dan PASMA ini mungkin Islam liberal ataupun apa lagi ideologi yang lebih yang nak melawan konservatif ini. Jadi itu lagi baik dan masyarakat masa tidak terkeliru nanti. Kan, itu jawapan. Tapi dia tak mesti tak jelas. Apa definisi jemaah dalam jemaah? Adakah bila Haji Hadi dan pakatan dan pemimpin tertinggi berjumpa dengan Pak La nak buat UG, adakah itu tak panggil jemaah dalam jemaah? Definisi jemaah dalam jemaah tak jelas. Jadi definisi bila dan semua orang ini sama ada daripada yang aliran yang Haji Hadi atau aliran yang PASMA tadi, semua masing-masing berfikir nak menyelamatkan parti, menyelamatkan jemaah. Jadi masing-masing ada kerangka masing-masing. Ada kerangka dengan kerangka nasionalisme tadi, kerangka nasionalisme Melayu tadi. Sebenarnya bukan nasionalisme pun, nasionalisme tipu. Ataupun tak, kita PASMA masih belum jelas. Jadi nak kutuk PASMA pun tak dapat point. Tapi point dia apa definisi jemaah tak clear lagi, tak jelas. Sebab adakah Haji Hadi berjumpa dengan beberapa orang ni dengan beberapa pimpinan, dengan Nasruddin Ahmad Isa, dulu ada Hasan Ali, Gambis Ali, Azhar Ali semua. Dia orang berjumpa ni, adakah itu tak dipanggil jemaah? Sedangkan ahli tak tahu lagi. Tapi kalau yang macam ni pula, yang nak buat satu gerakan lain, seperti mana dulu dijatuhkan Asri muda, Marakba Asri, pergi mampus Asri. Marakba tu bahasa Iran. Dulu slogan ni pernah digunakan oleh revolusi Iran ketika menyatukan Amerika. Marakba Amerika, pergi mampus Amerika. Jadi slogan tu dipakai balik ketika nak menyatukan Asri muda. Jadi penjatuhan demi penjatuhan tu biasa. Kalau ikut dalam sejarah, benda tu tak ada isu. Jadi gerakan jemaah ni sebenarnya apa definisi dia? Adakah kalau bersalahan dengan kami, maka itu salah? Kalau betul dengan kami, itu benar? Mereka jemaah dan jemaah ni adalah satu kelompok lah. Kelompok yang dibentuk dengan idealisme yang lain, kan? Tapi kalau macam dah jadi berjumpa dengan berjumpa dengan pimpinan negara secara senyap-senyap, itu sebenarnya adalah satu pergerakan di antara pimpinan dengan pimpinan, kan? Bukan jemaah dengan jemaah ataupun kelompok dalam jemaah dan jemaah itu kelompok jemaah dalam jemaah. Dan jemaah dalam jemaah ni kalau kita lihat PASMA ini, dia ada ideologi dia sendiri. Dia melawan ideologi perdana dalam jemaah itu sendiri dan membawa satu ideologi yang lain. Jadi itu bagi aku jemaah dalam jemaah. Tapi kalau tindakan-tindakan pimpinan itu bagi aku mungkin belum tiba masanya untuk ahli-ahli tahu akan apa yang pimpinan buat, kan? Dia ada mungkin ada sudut-sudut lain yang boleh kita bincangkan lah. Tapi bagi aku tidak gitu. Tidak. Kalau jemaah dalam jemaah ni adalah ideologi lain untuk melawan ideologi perdana dalam jemaah. Itu yang berlaku. Okey, masih sabar. Kau risau kau tu. Aku nak berdialog. Aku tak kelak jelas lagi tentang definisi. Sebab dia macam bila sebut pimpinan tahu atau pimpinan tak tahu, dia isu dia kat sini seterusnya adalah dulu menjatuhkan Asri muda. Adakah menjatuhkan Asri muda dulu adalah tidak benar ataupun benar? Jadi dan masa itu kan yalah Asri muda lah. Tak kisahlah Mustafa Ali ke siapa kan yang jatuhkan. Poin dekat sini, pimpinan telah menjatuhkan pimpinan. Jadi dan kemudian pada hari ini bila pimpinan berjumpa dengan UMNO ni, maka kalau ada pimpinan lain nak menjatuhkan pimpinan, apa masalahnya? What's wrong? Macam mana? Jadi melainkan kalau nak kata yang dulu salah, yang sekarang salah baru betul. Ataupun dia akan kontradiksi. Kalau dia kata yang dulu adalah benar boleh jatuhkan Asri muda, sekarang tak boleh jatuhkan, itu kontradik. Macam mana? Bagi dia jelas dulu. Dia bukan menjatuhkan kepimpinan. Kita pakai ayat sedap sikit, menukar kepimpinan. Dia menukar. Okey, boleh. Okey, kalau kita lihat PASMA dia ada satu idea lah. Idea dia bagaimana PAS ini
perlu berkiblatkan kepada apa ni kepada bukan kepada kepimpinan ulama. Jadi maknanya sekarang ni PASMA ini tidak lagi berkiblatkan kepada ulama. Jadi kepimpinan ulama ini adalah aliran perdana dalam PASMA bukan tak berkiblatkan kepada ulama. Aku jelaskan pada dia. PASMA sebuah NGO yang dibentuk untuk dia. PASMA ni dia risau takut PAS bergabung dengan UMNO itu je. Sebab dia bukanlah tak menolak kepimpinan ulama, dia bersambung ulama, tapi dia cuma guide kan kepada supaya tak lari pada perjuangan. Itu je. Okey, itu pandangan Kementerian Musafir lah. Bagi aku sendiri, aku tidak melihat itu. Sebab apa yang dicadangkan oleh PASMA ni, dia nak menukar apa ni? Menukar jadi. Dan juga dengan ada tindakan itu betul. Tindakan untuk menukar kepimpinan itu betul. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini ialah PASMA ini, pergerakan dia cuba menawarkan satu idea lain daripada kepimpinan ulama itu sendiri. Kan? Jadi itu yang katakan bahawa ia adalah Idea lain. Dia sebenarnya tidak kalau kita tengok pada ucapan ataupun kata-kata Zulkifli, Dr. Zulkifli Ahmad yang dulu pengarah penyelidikan PAS Pusat kan. Jadi dia kata sudah sampai masanya kita keluarkan kalau tak silap lah, kalau kita sudah sibuk masanya kita tidak lagi berkiblat kepada kepimpinan ulama. Jadi mana ini golongan PASMA. Jadi kelihatan inilah sebenarnya yang dikatakan sebagai mencabar ideologi ataupun mencabar pemikiran yang arus perdana tu dalam PAS kan. Jadi itu yang dikatakan Jumaat adalah Jumaat. Tapi kalau menukar kepimpinan itu hanyalah kelompok dalam kepimpinan dalam parti itu untuk menukar kepimpinan. Itu bukan Jumaat adalah Jumaat kan. Sebab dia tidak ada idea lain melainkan untuk menukar saja. Menukar macam nak menukar dulu asli kan, dan sekarang ini jadi kan. Jadi itu sekadar kata perubahan dalam organisasi. Bagaimana kelompok-kelompok bawahan ini ataupun kelompok-kelompok kepimpinan itu sendiri tidak berpuas hati dengan kepimpinan yang ada. Jadi itu kena bertukar kan. Itu pada pandangan aku lah. Sikit tarik Tengok panas nak isop. Kau bincang kau. Dia aku macam ni. Yang terjadi pada anak muda sekarang ni, dia bukan nak menolak kepimpinan ulama. Kita mengkritik kesalahan ulama. Itu kena faham beza tu. Tapi kebanyakan pro ulama ni, diorang tak faham. Bila kita kritik, diorang kata kita menghina ulama. Tak. Pada aku bukan nak menghina Haji Hadi, tak. Aku sangat respect pada Haji Hadi dan kepimpinan ulama dia. Cuma ulama bukanlah seorang yang maksum terlepas. Cuma kita bila dia buat salah, kita kritik, itu je. Bukanlah kita nak kata kita tak sayang ulama. Gila tak sayang ulama kan. Aku sayang ketat-ketat kot. Cuma aku nak kritik pada benda yang buat salah. Pada benda salah kita kritik lah. Takkan benda salah pun kita nak ikut kan. Tapi bila UMNO buat salah, kita boleh ikut. Bila ni kita buat salah, kita nak kena diam kan. Benda tu tak betul. Tolong betulkan balik. Bukan kita menolak kepimpinan ulama, tapi kita cuma mengkritik kesalahan ulama. Aku. Tadi untuk dia ke apa soalan kau? Tadi aku terangkan. Aku terangkan. Komen. Apa nama? Aku tak tahu lah. Bagi aku ulama aku bukan level Malaysia lah. Ulama aku bukan level Malaysia lah. Bukan level Malaysia. Level dunia. Okey. Malaysia ni aku tak kurang menulis, kurang banyak lawak lah. Ulama Malaysia dia takut berjuang. Kan? Habis kat aku. Tak. Macam ni, aku suka bila ada kepimpinan ulama, dia bila dalam ceramah dia akan bercakap kita dilarang mendekati pemerintah yang zalim. Kalau kita akan disambar api neraka. Itu satu kata yang bagus. Tapi bila tengok pada perubatan, kita tengok ulama sekarang banyak mendekati pemerintah. Itu macam mana? Jilat. Jilat kan. Contoh dalam isu banyak isu. Adalah aku ambil contoh satu MB Selangor. Dalam contoh MB Selangor. Jadi kita tahu ulama, kita tahu Sultan, aku kritik Sultan tu seorang yang jahat. Tapi tu tak kisah. Aku Kementerian Musafir. Tak baik nama aku. Okey, aku kritik kita tahu Sultan ni yang tak memberi manfaat kepada rakyat. Dia
kita tahu akan kefasikan dia. Tapi ulama masih lagi menyokong bersama sultan. So benda ni yang aku tak nampak apa yang pimpinan ulama PAS dia mempraktikkan apa yang dia cakap. Jangan mendekati pemerintah yang zalim kerana akan menyebabkan kita disambar api neraka. Itu. So ulama ni bukan untuk berjuang. Kau bagi dia lah. Okey baik. Kalau kita melihatkan situasi pro ulama, pro profesional dalam PAS ni, aku cuma ada satu soalan kan. Adakah PAS ini ataupun yang ulama-ulama di dalam PAS ini dia akan menjadi seperti zaman Kiai Haji Dahlan di Indonesia dulu, yang mana ulama-ulama ortodok pada waktu itu, yang lama pada waktu itu, mereka sangat dekat kepada pemimpin, ataupun kita boleh gunakan bahasa menjilat, menjilat pemimpin ataupun menjilat sultan lah, kalau kita boleh lihat dalam isu Menteri Besar di Selangor tu kan. Dan kemudian akan ada satu orang anak muda yang menentang perkara itu. Adakah ataupun soalan untuk memindikkan soalan tu, adakah PAS ini dia akan menjadi seperti pertentangan di antara Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama. Itu ya aku nak tahu. Maksudnya kan soalan dia macam zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu, sebelum dia wujudkan Muhammadiyah dulu, dia mau pembaharuan. Kan dia mau pembaharuan di mana sebelum itu sudah ada ulama-ulama sebelum itu yang kita boleh panggil ulama ortodoks lah sebelum itu. Yang mana ulama-ulama itu mereka sangat menjunjung sultan ketika itu. Samalah kita macam pada hari ini pun, ulama-ulama pun. Dan kemudian bila datang satu orang yang sama pakaiannya, yang sama dengan serbannya, lebaynya sama, tetapi membawa idea pembaharuan, dia tu ditentang. Dia itu dikatakan engkau ni menentang aku. Engkau ni menentang ulama. Berdasarkan apa yang aku kaji lah, apa yang aku tengok lah. Dia tak ada sultan lah. Yelah, maksudnya pemerintah itulah kita nak katakan. Adakah PAS itu dia akan terjerumus kepada pertentangan seperti itu? Yang mana kalau aku tengok, kalau dia terjerumus itu, kau tak payah nak cerita benda lain lah. Engkau sendiri dah pergi ke arah kemusnahan itu sendiri. Itu kita nak tahu. Ataupun sebagai contohnya sekarang yang macam saudara-saudara kata, adanya PASMA dengan PAS sekarang. Akan ada kebarangkaliankah PAS itu dah terpecah dua? Tak. Dia bukan. Wah, maksudnya macam itulah. Okey, jadi berkenaan dengan bagaimana ulama ni mendekati pemerintahan. Jadi dalam sejarah Kesultanan Melayu kan. Dalam sejarah Kesultanan Melayu kalau kita lihat bahawa ulama dan sultan ini bergandengan rapat. Bagaimana sultan dan ulama ini boleh saling mempengaruhi antara satu sama lain. Kan dalam Kesultanan Melayu lah, Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu mana-mana kalau kita baca sejarah, memang ulama dan sultan ini bergandengan rapat. Dia ada pro dan kontra dia kan. Bagaimana kalau ulama ni mampu mempengaruhi sultan, bagaimana kalau kita lihat di Kelantan kan, di Kelantan, bagaimana Tok Guru Ni Aziz berjaya menyujudkan satu bi'ah istana tu menjadi istana yang penuh dengan aktiviti agama. Bagaimana sultan tu sendiri boleh berjubah, bagaimana sultan tu sendiri boleh menjadi seperti mana rakyat biasa. Jadi boleh menjadi imam kepada jemaah dalam sembahyang tarawih dan sebagainya. Ini peranan ulama yang berjaya kita lihatlah, tetapi ada satu ketika di mana ulama tidak berjaya, tapi mendekati pemerintah ini cuba untuk menjadikan raja ini menjadi raja yang baik dan sebagainya, tetapi tidak berjaya kan. Mungkinlah dengan negeri lain begitu kan. Begitu juga dengan Dato' Mazhar sendiri, apa yang aku lihat pun ke arah itu, cuba mendekati pemerintah sultan ini supaya boleh ditarbiyah sultan ini kan, boleh ditarbiyah. Jadi pro dan kontra dia begitu. Jadi maknanya adanya masa ulama ini boleh diterima di dalam istana, ada masanya ulama ini boleh ditendang, seperti mana yang berlaku di Istana Kelantan juga, bagaimana masa Sultan Ismail
ayah kepada Sultan Faris ni, Sultan Faris. Ini Sultan Muhammad keempat kan. Jadi bagaimana renggannya istana dengan MB pada masa tersebut kan. Tapi maknanya sekarang ini ialah kita melihat kepada sistem pemerintahan. Kalau sekarang ni kita masih lagi berpegang kepada sistem pemerintahan monarki begini, maknanya kita perlu juga menghadapkan ulama kita ini kepada keadaan begitu. Tetapi kita nak ulama kita ulama yang jujur lah, ulama kita ulama yang memang berani, ulama yang memang power, ulama yang boleh menguasai istana, boleh menguasai pemikiran, sama ada pemikiran rakyat atau pemikiran istana. Itu sebenarnya kita nak. Tetapi yang ada hari ini, takutnya bila masuk istana kan, budaya istana itu menjadikan budaya ulama kan, bukannya ulama itu menjadikan istana itu sebagai tempat dalam gerakan Islam dan sebagainya kan. Jadi takut berubah gitu. Jadi itu yang kita nak lihat. Itu saja. Lagi. Dia ada banyak. Lihat lu bawa lagi. Tak, ini topik kan. Topik ni sepatutnya kalau ada pemimpin ataupun di kalangan pemimpin PAS lagi sedap untuk kita bahaskan kan. Sebab ada pro dan kontra tu kan. Cuma tak apa, aku akan usahakan nanti aku akan panggil Ketua Pemuda Selangor. InsyaAllah kalau aku dapat, aku akan panggil dia ke kita punya kubu ni untuk kita bentangkan sekali lagi mengenai isu PAS ni lah kan. Sebab kalau kita tengok kat sini tak sedap juga kan? Bukan tak sedap pun, cuma kita mungkin sebelah pihak kan? Kita bahagian kontra, sebab bahagian pro tak ada. Itulah, cuma aku nak kata PAS perlu berubah untuk menjadi lebih terbuka, bukan saja dari segi percakapan tapi dari segi perlaksanaan. Itu saja komen aku. Mana tu bagi tanda cakap. Apa dah? Kau sebagai orang yang orang kubu, orang luar, orang bukan PAS. Apa komen kau? Kau di tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat lah kan, bagi saya dulu sokong kat PAS dulu masa dekat duk UM kan, biasa tu. Sebab dalam konteks idea tu bagus PAS, tapi macam yang korang cakap tadi lah, dari segi implementasi tu dia agak kurang sikit. So macam mana dia nak selesaikan kan? Sebab kalau kita lihat dalam PR pun, yang bercakap soal ekonomi pun daripada PKR juga. PAS jarang bercakap soal, dia bercakap dalam kelompok dia je. So dalam konteks implementasi tu macam mana tu? Dia sangat sangat longgar lah kan. So kalau dia nak menjadi solusi, kalau kita nak katakan dia gagal, mungkin dia sebab tidak secara holistik lah, dia tidak secara holistik. Okay, ini komentar aku kan. Kalau katakan bagaimana nak implement apa yang PAS ingin capai itu. Jadi maksudnya sekarang ni bagi aku, kalau dikatakan bahawa negara Islam itu sendiri pun, dia tidak ada satu blueprint yang jelas bagaimana kita nak memerintah secara Islam dalam konteks negara kita yang berperlembagaan, dengan raja berperlembagaan kan. Jadi apakah kita akan tukar raja itu, ataupun kita akan buat satu sistem majlis syura seperti mana di Iran kan, jadi sebuah kerajaan republik. Itu pun tidak dijelaskan oleh PAS. Jadi bagi aku, kalau nak implement pun perlu ada satu blueprint yang jelas lah. Itu masalah dia. Jadi sekarang ni kalau apa yang nak dibuat dalam apa-apa program sekali pun, macam sudut ekonomi, sosial dan budaya apa semua tu, memang PAS tidak terkedepan dalam soal itu kan. PAS hanya seperti tidak ada idea, yang dia ada hanyalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu saja alasan, itu saja ayat yang sentiasa kita dengar daripada mulut pemimpin PAS. Jadi bagaimana daripada Al-Quran itu kita nak sarin untuk satu ekonomi, sistem ekonomi yang betul-betul Islami dalam konteks Malaysia kita ni, tidak ada rangka. Jadi itu kelemahan yang wujud lah. Apa yang aku dapat lihat lah. Okey. Jadi kejap kan. Jadi kalau
katakanlah kalau ada orang PAS dekat sini pun, kalau ada wakil-wakil PAS dekat sini pun, kalau disuruh aku tanya satu soalan, aku akan bertanyakan soal pendidikan lah. Sebabnya kalau dalam tentang dokumen yang PAS keluarkan tentang negara Islam itu, sistem pemerintahan negara Islam itu tadi, aku nak tanya apakah pendirian PAS terhadap sistem pendidikan agama di Malaysia ini? Terutamanya tentang pendidikan pasti, itu yang pertama. Yang keduanya tentang pendidikan kafah dan juga sekolah agama rakyat. Kita mahu tahu itu. Aku tak nak bertanya tentang pendidikan kebangsaan ataupun pendidikan yang sekular ni lah. Aku nak tanya tentang pendidikan agama itu tadi. Terutamanya terhadap 3 komponen pendidikan agama itu, iaitu yang pertamanya pasti, yang keduanya kafah, dan juga yang ketiganya sekolah agama rakyat. 3 komponen pendidikan bukan ini, kalau macam kafah ni dia bukan PAS punya bahagian. Kafah ini di bawah kerajaan persekutuan, mana dia maksudnya kita nak tahu pendirian PAS itu, terutamanya selepas pembentangan bajet 2015. Kalau yang mana selama ini aku tak pernah dengar pun PAS bercerita tentang pendidikan. So aku nak tahu apa pendirian PAS, apakah cadangan-cadangan dan apakah pandangan-pandangan PAS terhadap sistem pendidikan itu, terutamanya dalam sistem pendidikan agama. Kita tak usah cerita sistem pendidikan vocational, tak usah cerita. Kita cerita tentang pendidikan agama yang lebih dekat kepada perjuangan PAS itu sendiri. Yang itu yang aku nak tahu. Ada urusan. Soalan tu Kalau ada orang tak suruh lah siapa jawab. Kalau nak jawab boleh juga. Sistem pendidikan. Dia jadi pengurusi pasti. Apa nak jawab lah? Aku tak tahu nak cakap sistem pendidikan yang macam mana kan. Sebab kalau tengok kan pendidikan kat Malaysia ni dia berselibuskan pada kertas periksa. Kita dinilai atas kertas periksa, bukan berdasarkan kepada pemahaman. Kalau ikut sekarang ni, kalau tengok anak-anak kita lah, sebab aku ada anak 3 orang. Anak-anak kita ni dia belajar untuk lulus periksa, bukan dia belajar untuk memahami sesuatu isu. Itu yang jadi masalah sekarang ni. Sebab kalau tengokkan dalam pasti pun dia mengikut sistem pembelajaran vocational. Benda menantang tu lah. Aku nak cakap tak kerti sangat. Cuma itulah, kalau dapat kita ubah balik sistem pendidikan tu kepada daripada nak melulus periksa kepada pemahaman pembelajaran tu, itu aku rasa lebih baik. Itu saja. Okey, itu balik pada soalan Faiz tadi kan. Apa yang diberi tahu oleh Kembar Musafir tu, dia kata itu pendidikan secara luar kan. Ini daripada PAS sendiri kan. Apa pandangan PAS terhadap pendidikan agama itu sendiri kan. Jadi aku sendiri pun tak ada jawapan sebenarnya. Yang aku tahu ialah bila mana aku balik kampung, bila mana sekolah agama rakyat sendiri sekarang ini, dulu di bawah PAS, Kerajaan Negeri, di bawah Yayasan Islam Kelantan, sekarang ni bertukar kepada sekolah bantuan kerajaan. Jadi di mana peranan PAS di sini? Kan? Maknanya PAS gagal. PAS gagal dalam merancana sistem pendidikan dia sendiri. Mana daripada Yayasan Islam Kelantan yang mana modulnya ataupun dari segi silibusnya menghadap kepada pendidikan agama dan juga ambil daripada rasanya daripada silibus daripada yang sesuai dengan apa ni, dengan Mesir sendiri rasanya. Sebab bila keluar daripada situ boleh terus ke Timur Tengah. Jadi bila kerajaan pusat mengambil alih, ini berlaku bila mana kerajaan pusat cuba untuk menguasai ini pada tahun 2000 rasanya, di mana ketika itu isu-isu jihad, isu-isu militan ini menjadi isu dunia. Jadi di waktu itu jugalah kerajaan pusat cuba untuk menguasai sekolah agama rakyat ini, dan kembali kampung memang itu berlaku. Jadi bagi aku peranan PAS dalam pendidikan juga tidak
tidak berkesan lah, tidak berkesan. Jadi apa yang boleh kita harapkan kalau keadaan dia begini kan? Jadi kita hanya berharapkan kepada retorik kan? Retorik dan juga cakap-cakap orang politik dalam PAS yang menggunakan yang menggunakan agama kan. Jadi mungkin itu ayat yang paling kasar lah rasa, menggunakan agama. Tapi sebenarnya apa yang nampak itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Ada lagi. Pasang itu balik. Baik. Dia orang tak ni. Aku tak dengar dia punya komen tentang PAS. Kau ada komen. Dia suruh. Apa pandangan kau dan komen kau tentang PAS? Ni apa soalan tanya. Okey. Kalau tengok dari segi skop hari ni PAS bertembung dengan pro ulama dengan profesional. So jadi dia benda ni titel je. Dari segi matlamat dia sama. Tapi skop ulama ni soalan yang dia ada dua soalan. Adakah di dekad yang akan datang ni 10 tahun kemudian ni skop ulama tu akan mengecil dan skop profesional ni akan berlambat dalam PAS. Tapi dalam matlamat yang sama membawa Islamik, sebuah negara Islamik, sebuah negara yang ada unsur Islamik lah seperti mana ni. Tapi skop ulama tu adakah dia akan mengecil? Okey, itu soalan pertama. So dari satu kepimpinan ulama Kepimpinan ulama ni hanya bermain dalam organisasi PAS lah. Tapi dalam bila dia bercampur dalam Pakatan Rakyat, dia macam satu tenggelam lah. Dia macam, so kepimpinan ulama ni dia mesti ada, kalau dia orang menyuarakan satu manifesto. Apakah ukuran kepimpinan ulama tu di PAS di Kelantan tu adalah sebagai satu kejayaan, ataupun kepimpinan ulama yang cuba disampaikan hari ini dalam masa berpuluh tahun ni hanya ataupun sekadar utopia? Tidak. Aku jawab soalan nombor 1 lah. Aku jawab soalan nombor 2. Soalan nombor 1 tu berkenaan macam mana? Skop ada membawa lebih terbuka, besar ataupun lebih kecil. Dia bergantung kepada sejauh mana antara pro ulama dengan pro profesional dapat meraihkan perbezaan pendapat satu sama lain. Kalau ada orang masih sekali lagi macam sekarang, maknanya akan datang dia akan skop tu akan mengecil. Kalau orang dapat ubah kepada meraihkan perbezaan pendapat, aku rasa skop tu akan jadi lebih besar. Itu je. Okey, bagi aku pula macam ni lah. Kita nak melihat ulama ni apa sebenarnya kriteria ulama kan? Apakah dia pakai kopiah, dia pakai jubah, itu ulama kan? Adakah dia balik daripada Mesir tu jadi ulama, ataupun dia mendapat pendidikan Islam terus jadi ulama? Itu masalah dia. Bagi aku tak percaya semua label-label itu, aku tak percaya. Yang aku percaya ialah bila mana ulama ini, bila mana dia mampu menyelesaikan masalah-masalah ummah tu kan. Dia ada background agama. Jadi dengan background agama tu dia mampu menyelesaikan. Maknanya persoalan-persoalan ekonomi, persoalan budaya, persoalan sosialnya, persoalan politiknya kan. Dan aku melihat bahawa kriteria untuk menjadi ulama ni kita perlu tinggikan kan. Masyarakat perlu meninggikan kriteria ulama ni. Bukan ulama ni sekadar balik, sekadar pakai kopiah, pakai jubah, itu ulama. Boleh baca doa, boleh selawat, boleh bercukur, boleh jadi imam, itu ulama. Jadi itu masalah dia. Jadi kalau nak tinggikan kriteria ulama ini, seharusnya kita letakkan bahawa ulama ini bila mana dia ada kitab, bila mana dia boleh menulis tentang persoalan-persoalan masyarakat ini, bila mana dia dapat menjawab persoalan-persoalan ini secara konkret, dan dia ada penyelesaian dia sendiri, dan dia bercakap, dan apa yang dia buat, dan dia bertindak berada dalam apa yang ditulis, dalam apa yang diperdebatkan. Jadi itu yang aku rasa masalah dia. Jadi kalau nak kecilkan skop ulama dan sebagainya ini terpulang kepada credibility ulama tu sendiri. Jadi ulama hari ini kita bukan ulama yang kita boleh terima dengan cara yang sebegitu, tapi kita nak ialah idea dia, kita nak wawasan dia, kita nak gagasan dia kan. Itu yang cuba aku impikan lah daripada golongan yang katakan ulama ini kan. Ulama ini harus lebih universal lah, universal dia punya perjuangan dia. Ada. Selamat setengah kita balik. Kita cakap tadi cakap pasal
Pasal apa? Pasal orang ustaz-ustaz lampas. Masalah dia yang muda dalam ustaz-ustaz muda ni, dia tak jadi macam asri tau. Asri muda. Mazhar. Sorry, asri muda dia kau ustaz. Dia orang dia lah. Tapi mazhar, kenapa tak ada macam mazhar dalam PAS? Sedangkan PAS ada satu birokrasi, ada satu organisasi yang boleh create, ada satu sistem doktrinasi, boleh buat. Tapi pergi belajar Azhar, pergi belajar Jordan, pergi juga. Pergi Saudi, pergi juga. Tapi yang menjadi ni asri seorang yang berada di luar lingkaran jemaah. Kalau jadi, dan asri berpengaruh. Salafi ke tak Salafi, dia suka tidak lah, tapi dia berpengaruh. Semua orang dengar cakap dia. Dia kritik semua, tahu. Dan semua tergugat dengan dia. Kepentingan ulama-ulama borjua dah dikacau oleh dia. Periuk nasib dia orang telah digugat. Dan dia orang pun, sebab bila dia diserang, menunjukkan dia ni ancaman. Bila dia tak diserang, dia tidaklah terlalu ancaman. Tapi ustaz-ustaz muda pun tak mampu. Tontowi dia dah menjadi satu yang apa? Ni Abdul macam mana? Jadi ustaz-ustaz muda PAS ni dia tak mampu nak ni. Dia revolusioner pun tidak. Kalau liberal pun tak tahu liberal yang macam mana. Dia sekadar mengikut. Macam mana? Kenapa? Apa yang aku nampak dari segi sistem pendidikan aku rasa. Kan? Sistem pendidikan. Sistem pendidikan di mana Pasti ke? bukan sistem pendidikan. Maknanya apa yang diterima oleh Nik Abdul itu, kita tengok latar belakang pendidikan dia. Latar belakang pendidikan dia di mana? Di Pakistan ke mana? Kan? Okey, dia kalau Azhar kan. Okey, satu lagi Tan Toyi pun Azhar juga kan. Okey, Mazhar dia punya sistem pendidikan dia bukan Mazhar ini, dia lain. Dia memang lebih kepada pendidikan kebarat. Nah, tak jelas juga sebab tak semua pergi barat jadi macam dia. Jadi aku rasa satu adalah bukan Mazhar pergi ke Oxford baru. Sebelum dia pergi dia jadi mufti dulu. Dia berpengaruh dulu sebelum dia keluar. Jadi kenapa? Sepatutnya ustaz-ustaz yang dalam PAS, bukan dalam ustaz-ustaz yang baru balik daripada lepasan Mesir ni tak perlu masuk ke dalam PAS dulu. Pergi mana? Dia kena duduk luar kotak politik. Baru dia akan boleh nampak. Sebab yang aku nampak sekarang ni lah, memang ada kadang-kadang ustaz-ustaz yang dah lama dalam PAS ni, dia akan hantar anak muda tu pergi Mesir. Bila Mesir ke Jordan ke, okay, bila kau balik nanti duduk dalam PAS. Itu satu benda yang itu benda, aku rasa benda tu tak bagus. Patutnya kau belajar agama, belajar tentang ni. Bila kau balik, kau tak perlu terus masuk dalam ni. Sebab bila kau masuk, kau takkan kau susah nak nampak kat mana salahnya parti sendiri. Tapi bila aku suka jadi macam Mazhar ni, dia berada di luar, baru dia boleh nampak, oh yang ni salah dia ni, yang UMNO salahnya ni. Sebab tu dia boleh kritik dua-dua. Dan orang pun tak boleh nak hentam sangat sebab dia bukannya ahli PAS. Itu satu benda yang kau terang. Okay. Jadi bagi aku percaya itulah latar belakang pendidikan dia. Jadi latar belakang pendidikan ini termasuklah sistem usrah, sistem perkadiran yang berlaku di masa dia belajar kan. Jadi antara dua faktor itulah. Mungkin kat Wazar ni dia tak lebat dengan usrah ni kan. Memang lagi usrah ni kan. Mungkin tidak terlibat dengan usrah Ikhwan dan sebagainya, Ikhwan kan. Kalau di Mesir dengan Ikhwan. Jadi mungkin Wazar ni tidak begitu. Mungkin dia pergi kepada aliran-aliran lain, dan daripada aliran itu dia pemikiran jadi terbuka. Kan? Jadi terbuka, jadi dia tidak terlalu ni lah kan, Islamik, tapi kalau nak liberal pun agak liberal kan. Jadi inilah, ini bagi aku ini faktor dia kan. Jadi kalau Tantawi ataupun Nik Abdul ni sendiri, dia mungkin daripada awalnya dia menerima tarbiyah PAS, sampailah dia pergi ke mana sekali pun, maknanya aliran inilah yang dipegang, dan sampailah dia masuk PAS. Jadi itu je lah, maknanya wasamikna wa ata'na kan, dengar dan minta. Itu dia bukan, dia itu satu mazhar kan. Yang kita cakap tentang berpengaruh, Azhar Idrus dia tak pergi Azhar pun.
Tapi dia berpengaruh. Jangan gelak, ini serius. Dia macam mana? Kenapa PAS tak boleh berpengaruh macam tu kan? Lawak tak ada. Dia tak PAS dia macam mana? Dia macam mana kan? Dia dan jadi cerita tadi macam sok-sok ikhwan ni, menyebabkan PAS dia tak boleh masuk. Dia orang tak boleh pergi ni. Tak boleh pergi. Jadi dia boleh pergi dengan orang-orang dia. Tapi Azhar terus audien dia melimpah roh. Kita tak cerita lawak bodoh tu satu hal lah. Tapi poin dia nak kata compare antara dua. Satu Azhar pergi luar. Azhar tu tak pergi mana pun dalam Malaysia, belajar kat sini-sini je kot. Tapi dia berpengaruh. Dan dua orang ni dan dua orang ni berpengaruh tanpa masuk PAS. Sementara PAS pula tak tahu nak pergi ni tu nanti macam kita nak buat forum je. Tajuk dia apa? Masa depan PAS. Cerah atau gelap? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Jadi macam tak ada masa depan. Macam mana? Kalau masa depan pun cerah, gelap, kelam. Macam mana? Dia Azhar Idrus tadi fenomena macam mana? Ataupun kalau kita nak contoh yang lebih jelas kan. Contoh yang lebih jelas lagi, kita ambil macam dalam UMNO lah. Dalam UMNO. Kalau macam Datuk Saifuddin Abdullah tu, dia berulang kali tau dia kata saya ni ahli UMNO. Datuk Saifuddin Abdullah. Tapi kita lihat dia punya statement dia punya idea, dia punya komentar-komentar itu sangat berlainan dengan pemimpin-pemimpin UMNO. Dia berani kata dan kadang-kadang tu komentar dia tu sangat bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh UMNO. Tapi dia berulang kali dia kata saya ahli UMNO, itu yang kalau aku nak tanya kenapa dalam PAS ustaz-ustaz muda ni tak ada yang seperti Datuk Saifuddin Abdullah tu. Tak ada. Membawa satu idea pembaharuan. Kelainan yang dapat diterima pakai oleh masyarakat. Tak ada. Bagi aku itulah sistem usrah tu sendirilah aku rasa. Maknanya sistem kekaderan dalam PAS yang tidak terbuka. Aku rasa itu jawapan yang paling tepat yang dapat aku lihatlah. Sebab apa yang aku berada dalam PAS, dalam usrah PAS ni pun aku melihat begitu. Jadi apa yang diajar adalah membaca teks-teks ini dan mengulang kembali teks-teks yang dibaca. Tidak membuat koreksi tidak membuat koreksi kan, ataupun membuat hujah hambalah ataupun mengkritik teks-teks yang dibaca, tetapi sekadar baca kemudian amalkan apa yang dibaca, bukan untuk mengkritik dan juga bukan untuk menambah daripada teks tersebut. Maknanya itu dah menyebabkan tidak ada pembaharuan tu kan, itu faktor dia kan. Jadi kalau golongan-golongan yang berfikiran kritis ini tidak ada tempat dalam PAS sebenarnya. Tidak ada tempat dalam PAS kan. Yang ada adalah golongan yang taat, walak kepada pimpinan, walak kepada pimpinan sama ada pimpinan kawasan dan sebagainya, daripada kawasan, daripada cawangan kan. Maknanya kalau nak berada dalam PAS mesti walak. Itu konsep yang diajar. Jadi kalau nak berbeza harusnya keluar daripada PAS lah, ataupun dipinggirkan. Itu saja. Ada. Apa nama dalam PAS ni kita cakap tentang masa depan yang gelap, masa depan yang cerah. Dari segi masa depan yang gelap tu menunjukkan bahawanya ada dalam PAS tu ada sama ada komponen yang dalam dia tu bermasalah ataupun dia punya pembawaan tu yang tak kena. Masa depan yang gelap tu dia bukanlah kata ada masalah. Masa depan yang gelap tu sekiranya perbezaan pendapat antara pro ulama dengan profesional tak dapat diraikan. Maknanya kalau orang pro ulama dia kritik profesional, profesional pun kritik ni, dia pun bertelagah. Benda tu yang akan jadikan PAS ni kepada masa depan yang gelap, sebab tak ada kesefahaman. Patutnya ikutkan balik konsep PAS ni, PAS for all. Bila dia sebutkan PAS for all, maknanya untuk semua. Bila semua, dia kena bersikap terbuka dan terima perbezaan pendapat. Yang sekarang ni yang terjadi ni penterlingkahan pendapat. Itu yang jadikan nampak macam huru-hara sikit. Padahal kedua-duanya
sama je matlamat dia untuk memperjuangkan Islam. Cuma dia dari segi kepimpinan ulama, dia memperjuangkan Islam dengan cara ulama lah, dengan cara yang lebih Islami. Dan daripada golongan profesional pula, dia memperjuangkan Islam dengan cara profesional lah. Tapi kalau lihat pun sekarang ni, walaupun profesional dengan gaya profesional, ulama dengan gaya ulama, kepentingan rakyat tu tak ada. Isu-isu yang dimainkan tak ada isu-isu rakyat. Isu-isu yang isu parti, isu yang remeh-temeh. Tapi bila melibatkan isu semasa rakyat ni, tak dibangkitkan macam dengan isu minyak. Isu minyak naik. Siapa yang lantang suara dalam hal ini kan? Satu lagi, isu pembentangan bajet pun, siapa yang lantang untuk memperkatakan bajet ni kan? Tak ada, sama ada daripada ulama atau profesional. Tak ada siapa pun yang bangkitkan isu rakyat ni kan? Padahal masyarakat awam mengharapkan kepada dorang kan, sebagai pemimpin yang memperjuangkan rakyat. Tapi apa yang diperjuangkan hanya masalah parti dan parti. Tak ada isu rakyat yang dibangkitkan. Dan satu lagi mengenai menghalau penduduk kampung Cewadak Tambahan kan. Macam semalam saya berpeluang untuk pergi ke sana, melihat situasi dan keadaan di sana. Memang ternyata amat sedih kan? Sedih sebab tiada pimpinan yang sebelum ni dalam sebelum PRU hebat mengatakan kita akan bersama rakyat, memperjuangkan rakyat. Tapi bila terjadinya di BKL nak robohkan rumah, tak ada siapa pun yang datang. Tak ada siapa pun pemimpin yang datang. Ini apa ni kan? Di mana PAS? Di mana Perkhidmatan Rakyat? Ini yang orang yang tak berpolitik ataupun orang-orang yang tak ada dalam parti politik, dia akan memandang politik ni macam sampah kan. Cuma datang bila dia perlukan dan pergi bila dah dapat matlamat. Macam pelacur. Sampah. Aku rasa sampah. Okey, jadi itulah sejam lebih dah kita ni. Kalau ni ini ringkas je daripada banyak-banyak ni. Boleh ringkaskan ada poin kenapa PAS tidak menjadi solusi politik dekat ni? Poin dia apa, sebab apa? Poin ringkas je lah. Okey, itu sebagai kesimpulan lah. Kenapa PAS tidak menjadi solusi politik pada dekad ini? Yang pertama ialah dari sudut kepimpinan. Yang kedua ialah sudut pelapisnya. Yang ketiga dari sudut idealismenya yang telah mencair. Dan juga yang terakhirnya ialah gelora kepada idealism luar ni yang tidak dapat disambut dengan baik oleh PAS. Jadi itulah orang kata menjadikan PAS ini hilang wibawa dia. Dan kita lihat hari ini tidak menjadi solusi politik dalam dekad ni lah. Dan kita harapkan ini akan berubah. Jadi dan hidup PAS lah. Okey. Jadi itu saja daripada pembentangan saya, dan terima kasih kepada yang memberi komentar dan juga persoalan tadi. Okay, jadi saya serahkan pada pengurusi. Okey, baik. Jadi sebelum saya menutup pembentangan kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Zarul, kepada kawan-kawan yang hadir. Okey, beri tepukan. Okey, jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada pembentangan yang akan datang. Jadi saya tutup majlis pembentangan pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.